Sebuah rahasia di kediaman Tan Sri. Pada hari Puan Sri berangkat untuk percutiannya, saya tinggal berdua sahaja dengan Tan Sri. Tan Sri, Puan Sri ada beritahu saya memulakan. Dia kata Tan Sri terlalu gagah, dan itu menyusahkannya. Riak wajah Tan Sri serta-merta berubah menjadi tegang. Zainab cakap macam tu pada awak, bolehkah saya bantu Tan Sri? Mata Tan Sri terbeliak, dan dia terdiam seketika. Mariam, apa yang awak? Tan Sri pun pasti tertekan, bukan? Puan Sri selalu mengelak. Ketika itulah saya sadar. Saya dapat merasakan sendiri sebab mengapa Puan Sri begitu terbeban. Saya dapat merasai betapa hebatnya tenaga kejantanan Tan Sri. Betulkah ini lelaki berusia 70 tahun? Semangat dan tenaganya yang meluap-luap setanding dengan lelaki muda. Barulah saya faham mengapa Puan Sri berasa tertekan. Tetapi, saya ialah Mariam, pembantu rumah yang telah berkhidmat selama 10 tahun di kediaman Tan Sri Hashim. Tidak pernah terlintas dalam mimpi saya akan mengkhianati Puan Sri, yang telah saya anggap seperti keluarga sendiri. Tidak pernah saya sangka bahwa satu pilihan impulsif akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Mariam binti Abdullah, berumur 55 tahun. 10 tahun lalu, selepas suami saya meninggal dunia, saya hidup sebatang kara. Sejak itu, saya mula bekerja sebagai pembantu rumah di kediaman Tan Sri Hashim, dan kini sudah genap sedekat. Kali pertama saya bertemu Tan Sri Hashim 10 tahun lalu, beliau yang ketika itu berusia 60 tahun, memiliki karisma yang luar biasa. Kini pada usia 70 tahun, beliau masih kelihatan segak dan berwibawa. Puan Sri Zainab, istrinya, kini berusia 67 tahun, tetapi masih seorang wanita yang anggun dan jelita. Pada zaman mudanya, beliau merupakan seorang penyanyi irama Malaysia yang terkenal, jadi suaranya masih merdu dan lunak. Pada mulanya, hubungan kami hanyalah antara majikan dan pekerja, tetapi seiring berjalannya waktu, kami menjadi seperti sebuah keluarga. Saya pernah menemani Puan Sri semalaman di hospital ketika Tan Sri menjalani pembedahan. Mereka juga merayakan hari jadi saya dan memberi hadiah pada hari raya. Mariam, disebabkan awaklah rumah ini terasa seperti sebuah rumah yang sebenar, itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh Tan Sri. Namun, selama 10 tahun ini, ada satu perkara yang membuatkan saya tertanya-tanya. Walaupun mereka pasangan yang saling mencintai, ada sedikit kejanggalan di antara mereka. Apabila malam menjelang, Puan Sri akan masuk ke biliknya terlebih dahulu, manakala Tan Sri sering bersendirian di ruang tamu sehingga lewat malam. Pada musim bunga tahun ini, tahun ke-10 saya bekerja, saya sering melihat Puan Sri kelihatan lebih letih daripada biasa. Tan Sri juga menghabiskan lebih banyak masa di bilik bacanya sehingga lewat malam. Suatu petang, ketika saya sedang mencuci pinggan, Puan Sri datang ke dapur. Mariam, boleh kita bercakap sekejap? Suara Puan Sri kedengaran berbeza, lebih berat daripada biasa. Mariam, jangan sesekali ceritakan hal ini kepada Tan Sri. Ini rahasia antara kita berdua sahaja. Mata Puan Sri menunjukkan kerisauan yang mendalam, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelum ini. Pada mulanya, saya hanya menyangka ia sekadar luahan perasaan biasa. Tetapi saya langsung tidak menduga bahwa kata-kata Puan Sri yang seterusnya akan mengubah sepenuhnya kehidupan saya yang tenang. Kami duduk bersebelahan di sofa ruang tamu. Puan Sri kelihatan sangat berbeza. Wanita yang sentiasa anggun dan tenang itu kini kelihatan menggeletar tangannya. Mariam, janji jangan beritahu sesiapapun, terutamanya Tan Sri. Suara Puan Sri bergetar. Saya hanya mengangguk dan menunggu. Kepercayaan yang telah dibina selama 10 tahun ada di antara kami. Sebenarnya, saya menghadapi masalah yang sangat berat dalam perkawinan saya. Puan Sri mula membuka mulut perlahan-lahan. Pada mulanya, saya sukar untuk memahami apa yang coba disampaikannya. Bukannya Tan Sri itu jahat. Masalahnya ialah, dia terlalu sihat dan bertenaga. Wajah Puan Sri menjadi merah padam. Barulah saya dapat meneka apa yang coba diceritakannya. Walaupun sudah berusia 70 tahun, suami saya, tenaganya masih kuat seperti dulu. Saya betul-betul tak tahan lagi. Saya terkejut. Selama 10 tahun di rumah ini, saya tidak pernah membayangkan perkara sebegini. Puan Sri terus berkata, sejak muda lagi dia begitu. Tan Sri memang luar biasa dalam semua hal. Baik dalam perniagaan, maupun hal itu. Mendengar pengakuan Puan Sri, perasaan saya bercampur baur. Saya berasa simpati, tetapi pada masa yang sama, timbul satu perasaan ingin tahu yang tidak dapat saya kawal. Betulkah pada usia 70 tahun, beliau masih begitu bertenaga?
Jika Puan Sri sampai begitu tertekan, sehebat manakah? Saya sendiri terkejut dengan bayangan spesifik yang mula bermain di pikiran saya. Mariam, saya tak tahan lagi memendam masalah ini seorang diri. Puan Sri memegang tangan saya. Ini bukan perkara yang boleh saya ceritakan pada orang lain. Hingga saat itu, saya hanya berpikir untuk menenangkan dan memberi nasihat kepada Puan Sri. Namun, di satu sudut hati saya, pikiran lain mula bercambah. Saya, yang berusia 55 tahun, juga seorang wanita yang telah lama hidup sendirian. Selepas kematian suami, saya telah menutup pintu hati saya untuk hal-hal seperti itu, tetapi setelah mendengar pengakuan Puan Sri, perasaan yang telah lama tertidur seakan-akan bangkit semula. Puan Sri, apa kata Puan Sri coba berbincang dengan Tan Sri? Saya mencadangkan dengan berhati-hati. Kalau boleh berbincang, sudah lama saya lakukannya. Tan Sri tidak suka bercakap tentang hal ini. Puan Sri mengeluh panjang. Sudah lebih 40 tahun kami berkahwin, tapi kami tak pernah berbincang secara serius tentang perkara ini. Pada saat itu, satu pikiran aneh terlintas di pikiran saya. Mungkinkah saya boleh membantu? Sudah tentu, pada masa itu saya tidak memikirkan secara spesifik bantuan apa yang boleh saya berikan. Saya hanya ingin menyelesaikan masalah keluarga ini. Puan Sri, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kata-kata itu terpacul dari mulut saya, dan saya sendiri terkejut. Puan Sri memandang saya seketika, kemudian menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas niat baik awak, Mariam. Tapi ini masalah yang perlu kami selesaikan sebagai suami istri. Perbualan malam itu berakhir di situ. Tetapi, saya tidak dapat melelapkan mata. Pengakuan Puan Sri terus berlegar di pikiran saya. Dan yang paling penting, timbul rasa ingin tahu yang baru terhadap Tan Sri. Selepas mendengar pengakuan Puan Sri, saya seolah-olah menjadi orang lain selama beberapa hari. Sambil melakukan kerja seperti biasa, pikiran saya sering melayang. Setiap kali melihat Tan Sri, kata-kata Puan Sri terngiang-ngiang di telinga, sungguh bertenaga sehingga tidak padan dengan usianya yang 70 tahun. Ketika menghidangkan kopi untuk Tan Sri pada waktu pagi, saya mula memandangnya dengan pandangan yang berbeza. Beliau memang berbeza daripada lelaki lain seusianya. Bahunya lebar dan tegap, langkahnya juga mantap. Lebih-lebih lagi, renungan matanya yang berkarisma masih setanding dengan lelaki muda. Mariam, kopi hari ini sedap betul, kata Tan Sri sambil tersenyum. Pada saat itu, saya dapat merasakan wajah saya menjadi merah padam. Jika hari biasa, saya akan menganggapnya sebagai pujian biasa, tetapi entah kenapa hari itu ia kedengaran berbeza. Terima kasih, Tan Sri. Suara saya bergetar lebih daripada biasa. Tan Sri memandang saya dengan riak hairan. Mariam, awak tak sihat ke? Muka awak merah. Tak adalah. Cuma, dapur agak panas, saya cepat-cepat melarikan diri ke dapur. Apabila saya melihat cermin, wajah saya memang merah padam. Apa yang aku sedang buat nih? Saya marah pada diri sendiri. Saya sepatutnya bersimpati dengan masalah Puan Sri, tetapi sebaliknya saya mempunyai bayangan yang aneh. Namun, perasaan itu tidak hilang walaupun beberapa hari telah berlalu. Malah, ia menjadi semakin kuat. Pada suatu petang, Puan Sri keluar bertemu rakan-rakannya. Tan Sri sedang bekerja di bilik bacanya, dan saya menghidangkan teh untuknya. Tan Sri, ini tehnya. Terima kasih, Mariam. Duduklah sekejap, kita minum bersama. Ini adalah perkara yang kadang-kadang berlaku, tetapi hari itu, jantung saya berdegup kencang. Bilik baca ialah ruang pribadi Tan Sri, jadi ia terasa lebih intim. Sejak kebelakangan ini, awak nampak lain macam, Mariam. Ada apa-apa yang merisaukan awak? Tanya Tan Sri dengan riak wajah bimbang. Selama 10 tahun memerhatikan saya, beliau tidak pernah terlepas sebarang perubahan kecil. Tak ada apa-apalah, Tan Sri. Saya tidak sanggup untuk menyebut perbualan saya dengan Puan Sri. Mariam, kita kan dah macam keluarga. Kalau ada apa-apa, ceritalah. Suara Tan Sri yang lembut membuatkan hati saya semakin berdebar. Pada ketika itu, satu pikiran berbahaya terlintas di kepala saya. Jika Puan Sri begitu tertekan, mungkinkah saya boleh membantu? Tetapi saya tidak berani meluahkan pikiran itu. Sebaliknya, saya berkata, Tan Sri, nampaknya Tan Sri banyak stres kebelakangan ini. Nah, saya urutkan bahu Tan Sri. Saya sendiri terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Selama 10 tahun, saya tidak pernah membuat tawaran seperti itu. Tan Sri juga kelihatan terkejut. Urut bahu. Awak Mariam?
Keheningan seketika menyelubungi kami. Dalam keheningan itu, saya bimbang Tan Sri akan mendengar degupan jantung saya. Baiklah, kalau begitu. Kebelakangan nih bahu saya memang rasa tegang, Tan Sri mengangguk. Sejak saat itu, tangan saya mula menggeletar. Saat saya meletakkan tangan di bahu Tan Sri yang lebar, saya terasa seperti terkena renjatan elektrik. Otot bahunya yang tegap dan padat dapat saya rasai melalui telapak tangan saya. Betulkah ini lelaki berusia 70 tahun? Tubuhnya tegap seperti lelaki muda. Ah, sedapnya. Tangan awak sungguh hangat, Mariam. Pujian Tan Sri kedengaran berbeza di telinga saya. Saya mengurut bahunya dengan lebih berhati-hati. Tetapi, sesuatu yang aneh berlaku. Nafas Tan Sri kedengaran semakin dalam, dan saya dapat merasakan tubuhnya sedikit menegang. Tiba-tiba, kedengaran bunyi pintu depan dibuka. Abang, saya dah balik awal. Iya, suara Puan Sri. Saya segera menarik tangan saya dan berundur. Awak dah balik? Tan Sri juga kelihatan terkejut. Sejak hari itu, wujud ketegangan yang aneh di antara saya dan Tan Sri. Apabila mata kami bertentangan, kami cepat-cepat mengalihkan pandangan. Perbualan kami juga tidak lagi semula jadi seperti dahulu. Lebih-lebih lagi, saya dapat merasakan diri saya sendiri sedang berubah. Semuanya bermula dengan niat untuk membantu menyelesaikan masalah Puan Sri, tetapi tanpa sadar, perasaan saya sendiri mula timbul. Hari yang mengubah segalanya tiba pada minggu Puan Sri berangkat untuk pelayaran bersama rakan-rakan universitinya. Percutian selama 4 hari 3 malam itu merupakan kali pertama saya tinggal berdua sahaja dengan Tan Sri di rumah, situasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pagi itu, saya membuat pilihan yang berbeza daripada biasa. Saya teragak-agak di hadapan almari pakaian sebelum memilih sehelai gaun yang labuhnya di atas lutut, jauh lebih singkat daripada pakaian saya yang biasa. Saya menyisir rambut dengan kemas dan menyembur minyak wangi lebih kuat daripada selalu. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya berbuat demikian, tetapi saya mempunyai firasat bahwa hari itu akan menjadi hari yang istimewa. Mariam, awak nampak lebih cantik hari ini, kata Tan Sri pada waktu pagi. Wajah saya serta-merta menjadi merah padam. Betul ke, Tan Sri? Ya. Nampak lain makam. Awak pakai minyak wangi baru ke? Saya dapat merasakan pandangan Tan Sri meneliti penampilan saya, terutamanya pada skirt saya yang lebih pendek. Ketika menyediakan makan tengah hari, saya melakukannya dengan lebih teliti. Saya hanya memilih menu kegemaran Tan Sri. Mariam, ada hari istimewa ke? Makanan hari ini sedap betul. Tak adalah, Tan Sri, cuma Puan Sri tiada, jadi saya boleh tumpukan perhatian pada Tan Sri sahaja. Jawaban saya disambut dengan senyuman penuh makna oleh Tan Sri. Menjelang petang, suasana menjadi semakin aneh. Tan Sri sedang menonton TV di ruang tamu, dan saya berlegar-legar di sekelilingnya dengan alasan mengemas. Saya sengaja membongkok di hadapannya untuk mengelap meja, dan berjengket untuk membersihkan tempat yang tinggi. Mariam, cukuplah bekerja. Rehatlah sekejap. Tak apa, Tan Sri, banyak lagi kerja nak buat. Zainab pun tak ada. Apa yang nak disibukkan sangat? Duduk sini, kita tonton TV bersama. Tan Sri menunjuk ke arah sofa. Saya berpura-pura teragak-agak seketika sebelum duduk. Saya sengaja membetulkan skirt saya sambil menaikkannya sedikit lagi. Saya duduk lebih dekat dengan Tan Sri berbanding biasa. TV sedang menayangkan sebuah film lama, tetapi saya langsung tidak dapat menumpukan perhatian. Kehadiran Tan Sri terlalu kuat. Bau minyak wangi lelakinya yang lembut dan kehangatan tubuhnya dapat saya rasai. Saya menyilangkan kaki, membuatkan skirt saya ternaik lagi, dan saya perasan pandangan Tan Sri tertumpu ke arah itu. Mariam, Tan Sri tiba-tiba memanggil nama saya. Selama 10 tahun ini, terima kasih banyak-banyak. Karena awak, rumah ini terasa seperti sebuah rumah. Saya yang patut berterima kasih, Tan Sri, karena melayan saya seperti keluarga. Keluarga. Tan Sri mengulangi perkataan itu. Memang kita seperti keluarga. Kadang-kadang lebih selesa dan lebih berharga daripada keluarga sendiri. Ketika itu, saya secara impulsif membuka mulut. Tan Sri banyak tertekan kebelakangan nih, kan? Tekan, tentang hal dengan Puan Sri. Wajah Tan Sri serta-merta menjadi tegang. Macam mana awak tahu? Puan Sri yang beritahu saya. Dia kata Tan Sri terlalu gagah untuknya, dan itu menyusahkannya. Keheningan yang panjang menyelubungi kami. Jadi, Zainab cakap macam tu pada awak? Tan Sri mengeluh panjang. Sebenarnya, saya pun banyak berpikir. Semakin kami tua,
Zainab seolah-olah semakin mengelak. Pasti sukar untuk Tan Sri. Saya mendekati Tan Sri dengan berhati-hati. Sudah lebih 40 tahun kami hidup bersama, tapi sejak bila entah, saya dapat rasakan dia mula terbeban. Tapi Tan Sri masih gagah. Tan Sri pasti ada keinginan itu. Mendengar kata-kata saya, Tan Sri memandang saya. Bolehkah saya bantu, Tan Sri? Selepas mengatakannya, saya sendiri terkejut. Apa yang aku cakap nih? Mata Tan Sri terbeliak dan dia terdiam seketika. Mariam, apa yang awak? Tan Sri pun pasti tertekan, bukan? Puan Sri selalu mengelak. Mendengar kata-kata saya, Tan Sri mengeluh panjang dan kelihatan berpikir. Kemudian, beliau memegang tangan saya dan diam untuk seketika. Betul kata apa nih? Suara Tan Sri bergetar. Tak apa, tiada siapa yang akan tahu. Hanya antara kita berdua. Saya mendekatinya lagi. Saya dapat mendengar nafasnya yang kasar, dan bau minyak wangi saya bercampur dengan haruman maskulin Tan Sri memenuhi udara. Tan Sri perlahan-lahan menyentuh wajah saya. Tan Sri pun mahukannya, kan? Saya pun sama. Tan Sri perlahan-lahan meletakkan tangannya di wajah saya. Kehangatan telapak tangannya yang kasar terasa di pipi saya. Betul ke awak tak apa-apa? Ya, saya tak apa-apa. Tan Sri menarik saya dengan lembut. Dalam jarak yang rapat, saya dapat merasakan kehangatan tubuhnya. Minyak wangi lelakinya yang lembut bercampur dengan haruman saya memenuhi udara. Tangan Tan Sri melingkari pinggang saya, dan saya bersandar pada dadanya yang bidang. Kehangatan tubuhnya yang tegap dan hangat terasa menembusi pakaian saya. Ketika itulah saya sedar. Saya dapat merasakan sendiri sebab mengapa Puan Sri begitu terbeban. Saya dapat merasai betapa hebatnya tenaga kejantanan Tan Sri. Betulkah ini lelaki berusia 70 tahun? Semangat dan tenaganya yang meluap-luap setanding dengan lelaki muda. Barulah saya faham mengapa Puan Sri berasa tertekan, tetapi bagi saya, ia adalah satu debaran. Perasaan yang telah lama saya lupakan kini hidup semula. Di bawah sinaran matahari petang yang hangat, kami saling merasai kehadiran satu sama lain sepenuhnya. Entah berapa lama masa berlalu, kami saling berpandangan dan tersenyum dalam diam. Tan Sri merapikan rambut saya yang kusut. Mariam, awak tak menyesal? Tidak, sekarang baru saya faham kata-kata Puan Sri. Mendengar kata-kata saya, Tan Sri tersenyum pahit. Nampaknya ia terlalu berat untuk Zainab, tetapi saya tak apa-apa. Malah, saya suka. Tan Sri menggenggam tangan saya dengan erat. Perasaan bersalah mula menyelubungi saya, tetapi pada masa yang sama, saya tidak menyesal. Apa yang akan berlaku selepas ini? Malam itu, saya tidur dengan hati yang berbelah bahagi. Selepas malam itu, saya menjadi orang yang sama sekali berbeza. Setiap kali melihat cermin, wajah saya kelihatan berlainan. Saya tidak pernah menyangka akan merasai perasaan sebegini pada usia 55 tahun. Tan Sri juga begitu. Setiap kali kami bertemu pada waktu pagi, kami berasa kekok, tetapi pada masa yang sama, wujud satu ikatan istimewa. Mariam, awak oke semalam? Tan Sri bertanya dengan berhati-hati. Ya, saya oke, Tan Sri. Sebenarnya, perkataan oke tidak cukup untuk menggambarkannya. Ia terlalu indah. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama saya lupakan kini hidup semula. Tetapi pada masa yang sama, perasaan bersalah juga membuak-buak. Pikiran mengkhianati Puan Sri membuatkan saya terseksa. Tan Sri, rasanya kita tak patut buat begini. Saya meluahkan kebimbangan saya. Bukannya saya tak pikir macam tuh, tapi... Tan Sri berhenti seketika. Tapi, hubungan saya dengan Zainab sudah lama tidak seperti dulu. Boleh dikatakan kami seperti orang asing. Kata-kata Tan Sri membuatkan perasaan saya bercampur baur. Di satu sisi, saya berasa lega, tetapi di sisi lain, saya merasakan tanggung jawab yang lebih besar. Petang itu, Puan Sri pulang dari percutiannya. Mariam, macam mana sepanjang saya tiada? Puan Sri bertanya dengan wajah ceria. Macam biasa sahaja, Puan Sri. Saya bimbang Puan Sri akan mengesan pembohongan dalam jawaban saya. Tetapi Puan Sri terlalu asyik bercerita tentang percutiannya dan tidak menaruh sebarang syak. Malam itu, rutin harian kami kembali seperti biasa. Tetapi, udara di antara saya dan Tan Sri telah berubah sepenuhnya. Setiap kali mata kami bertentangan, kenangan malam itu pasti akan terimbas kembali. Beberapa hari kemudian, Tan Sri memanggil saya secara pribadi. Mariam, datang ke bilik baca sekejap. Di bilik baca, Tan Sri berkata dengan wajah serius, apa pendapat awak tentang hari itu? Saya tak tahu, Tan Sri, pikiran saya benar-benar kusut.
Terus terang saya katakan, saya tak menyesal. Malah, saya berterima kasih. Pengakuan Tan Sri membuatkan hati saya semakin berdebar. Saya tak pernah sangka akan ada hubungan sebegini dengan Awak, Mariam, yang dah macam keluarga selama 10 tahun. Tapi ia bukan sesuatu yang buruk. Tan Sri, sudah tentu saya rasa bersalah pada Zainab. Tapi perkawinan kami sudah lama berakhir. Kata-kata Tan Sri seolah-olah memberi kelegaan kepada saya. Jadi, apa yang patut kita buat? Kita kena berhati-hati, saya tak mahu lukakan hati Zainab. Begitulah bermulanya hubungan rahasia kami. Pada hari-hari Puan Sri keluar, kami akan menjadi rapat secara semula jadi. Pada mulanya, saya pikir ia hanyalah tarikan fizikal semata-mata. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan yang lebih mendalam mula timbul. Usia 70 tahun Tan Sri langsung tidak terasa. Malah, beliau lebih menawan daripada lelaki muda. Ketenangan dan keprihatinan yang datang dari pengalamannya telah menawan hati saya sepenuhnya. Mariam, saya tak sangka akan merasai perasaan sebegini pada usia ini. Nampaknya Tan Sri juga merasakan perkara yang sama. Saya pun begitu, Tan Sri. Selepas kematian suami, saya tak pernah terfikir tentang hal ini lagi. Kami telah menjadi sesuatu yang baru dan bermakna antara satu sama lain. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan kami menjadi semakin mendalam. Ia melangkaui hubungan fizikal semata-mata, dan menjadi satu ikatan emosi yang sebenar. Tan Sri menceritakan kisah perniagaannya, dan berkongsi kenangan zaman mudanya dengan saya. Mariam, saya rasa saya sangat bertuah, kata Tan Sri pada suatu petang sambil memegang tangan saya. Kenapa Tan Sri kakap makam tu? Sebab pada usia ini, saya bertemu dengan orang seperti Awak. Awak buat saya rasa cinta semula. Apabila saya mendengar perkataan cinta, jantung saya berdegup kencang. Saya juga merasakan perasaan yang melangkaui rasa simpati atau ingin tahu semata-mata. Saya pun, Tan Sri, terima kasih kepada Tan Sri. Saya telah menemui sisi baru diri saya. Ya, sisi yang mana? Sisi saya sebagai seorang wanita. Saya dah lama berputus asa dengan hal itu. Mendengar pengakuan saya, Tan Sri tersenyum mesra. Awak seorang wanita yang sangat cantik, Mariam. Usia tidak penting. Setiap kali mendengar kata-kata itu, saya berasa seperti bunga yang sedang mekar. Keyakinan diri sebagai seorang wanita yang telah lama saya lupakan kini kembali. Tetapi, semakin saya gembira, semakin besar pula rasa bersalah saya terhadap Puan Sri. Terutamanya apabila melihat Puan Sri semakin bergantung kepada saya. Mariam, sejak kebelakangan ini saya rasa sangat gembira, kata Puan Sri pada suatu hari. Betul ke, Puan Sri? Syukurlah. Selepas saya ceritakan masalah saya pada Awak, hati saya rasa lebih lega. Lebih baik daripada memendam seorang diri. Mendengar kata-kata Puan Sri, perasaan saya bercampur baur. Puan Sri mendapat kelegaan dengan meluahkan masalahnya kepada saya, sedangkan saya menjalinkan hubungan dengan Tan Sri, punca masalahnya. Keadaan ini membuatkan saya menjadi semakin berhati-hati. Di hadapan Puan Sri, saya coba berlagak lebih semula jadi daripada biasa. Hubungan saya dengan Tan Sri juga dijaga dengan lebih berwaspada. Tetapi, perasaan adalah sesuatu yang sukar untuk disembunyikan. Menjelang akhir musim panas, krisis melanda hubungan rahasia kami. Puan Sri mula menyadari perubahan halus di antara kami. Mariam, Awak nampak lain macam sekarang. Betul ke, Puan Sri? Muka Awak nampak lebih berseri. Dan Tan Sri pun nampak lebih ceria daripada dulu. Daya pemerhatian Puan Sri memang tajam. Kamu berdua ada rancang apa-apa ke? Macam parti kejutan? Puan Sri menyangka kami sedang merancang sesuatu yang menyeronokkan, tetapi selepas melihat reaksi kami yang kekok, beliau mula berpikir lain. Atau, kamu berdua ada sering berbincang tentang sesuatu? Beliau belum pasti, tetapi syak wasangka mula timbul. Petang itu, saya memberitahu Tan Sri tentang kata-kata Puan Sri. Zainab cakap macam tu, wajah Tan Sri juga menjadi serius. Kita kena lebih berhati-hati. Zainab memang cepat sedar. Apa yang patut kita buat, Tan Sri? Untuk sementara waktu, kita kena lebih berwaspada. Berlakon seperti biasa. Beberapa hari kemudian, saya menjadi semakin cemas. Suatu hari, ketika saya sedang mencuci pakaian, Puan Sri melihat saya dan berkata, Mariam, Tan Sri rajin bersenam kebelakangan nih. Bersenam? Puan Sri? Ya. Pakaian dalamnya macam lebih kerap bertukar daripada biasa. Pada saat itu, wajah saya menjadi merah padam. Oh, mungkin sebab cuaca panas sekarang nih. Mungkin juga. Pada usia macam nih, baguslah dia jaga kesehatan.
Puan Sri mungkin tidak berpikir yang bukan-bukan, tetapi saya berpeluh dingin. Sejak hari itu, kami menjadi lebih berhati-hati. Kadang-kadang, saya perasan Puan Sri memerhatikan kami dengan teliti, tetapi nampaknya beliau masih belum pasti. Suasana rumah ini rasa lain macamlah. Puan Sri pernah menggumam sendirian, tetapi beliau seolah-olah tidak tahu apa puncanya. Keadaan ini berlarutan selama kira-kira seminggu. Suatu hari, Tan Sri memanggil saya. "Mariam, rasanya kita perlu hentikan semua nih." Ia adalah kata-kata yang mengejutkan. "Kenapa tiba-tiba, Tan Sri?" Zainab dah mulai syak. "Kalau berterusan, nanti." Suara Tan Sri penuh dengan kebimbangan. "Bukan saya tak mahu, Mariam. Saya pun terseksa, tapi saya tak nak lukakan hati Zainab. Di satu sudut hati, saya juga mempunyai pikiran yang sama. Saya sentiasa bimbang sampai bila hubungan ini boleh bertahan. Jadi, Tan Sri betul-betul nak tamatkan hubungan nih? Rasanya itu yang terbaik untuk kita berdua." Tan Sri memegang tangan saya sambil berkata, "Mariam, terima kasih, kerana awak, saya dapat merasai perasaan sebegini pada usia ini. Saya juga berterima kasih." Begitulah, hubungan singkat kami berakhir. Ia adalah keputusan yang kami ambil sendiri setelah merasakan bahaya. Walaupun ada rasa kecewa, saya juga berasa lega. Kini saya tidak perlu lagi diselubungi rasa bersalah. Sejak hari itu, kami kembali kepada hubungan asal kami sebagai pembantu rumah dan majikan. Tetapi, apabila kami bertemu, masih ada sesuatu yang istimewa terpancar di antara kami. Sudah 3 bulan berlalu sejak kami menamatkan hubungan kami. Beberapa hari pertama terasa sangat kekok. Setiap kali bertemu Tan Sri, saya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami perlahan-lahan kembali kepada hubungan asal kami. Puan Sri nampaknya tidak tahu apa yang sebenarnya telah berlaku. Beliau mungkin hanya merasakan suasana rumah menjadi aneh untuk seketika. "Mariam, sejak kebelakangan nih Tan Sri nampak lebih pendiam," kata Puan Sri pada suatu hari. "Betul ke, Puan Sri? Saya tak perasan pula. Dulu, kadang-kadang dia tersenyum sendirian, tapi sekarang dah tak nampak lagi." Hati saya terasa sedikit pedih. Nampaknya Tan Sri juga berasa kecewa hubungan kami telah berakhir. Tetapi saya pikir ini adalah pilihan yang tepat. Kehidupan harian kembali tenang. Saya menghidangkan kopi untuk Tan Sri pada waktu pagi, menemani Puan Sri ke pasar. Saya kembali melakukan tugas-tugas yang telah saya lakukan selama 10 tahun. Cuma satu perkara yang berubah, yaitu hati saya. Ini karena pengalaman merasai semula perasaan sebagai seorang wanita pada usia 55 tahun. Debaran dan getaran yang telah lama saya lupakan kini kembali. Kadang-kadang, saya terserempak dengan Tan Sri secara tidak sengaja. Di koridor, di ruang tamu, atau di taman. Setiap kali itu, pandangan mata kami seolah-olah mengimbas kembali kenangan itu. "Mariam, awak apa kabar?" "Saya baik, Tan Sri." "Tan Sri pula?" "Saya pun baik." Perbualan yang singkat, tetapi penuh dengan makna. Kami saling merindui, tetapi kami juga tahu bahwa menjaga jarak ini adalah perkara yang betul. Puan Sri juga melayan saya seperti biasa. Walaupun hubungan istimewa saya dengan Tan Sri telah berakhir, kasih sayang saya terhadap keluarga ini tidak berubah. Kini, saya menjalani kehidupan yang benar-benar tenang. Tetapi ada satu perbezaan berbanding dahulu. Setiap kali melihat cermin, wajah saya kelihatan berbeza. Saya kelihatan lebih ceria dan berkeyakinan, tidak padan dengan usia 55 tahun. Pengalaman singkat itu telah memberi saya semangat baru. Kadang-kadang, saya teringat kembali saat itu. Tetapi pada masa yang sama, saya juga berasa malu. Karena akhirnya, saya telah menjalinkan hubungan dengan suami orang lain. Pada usia 55 tahun, saya telah bertindak secara impulsif. Mungkin ketika itu saya terpengaruh oleh rasa sunyi dan ingin tahu. Kalau difikirkan semula, saya sadar itu adalah pilihan yang salah. Perasaan bersalah terhadap Puan Sri tidak mungkin dapat saya padamkan sepenuhnya. Walaupun beliau tidak tahu, hakikatnya saya telah mengkhianatinya. Oleh itu, sekarang saya coba bekerja dengan lebih tekun. Dengan hati yang ingin menebus kesalahan, saya menjaga keluarga ini dengan lebih baik. Saya telah berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi melintasi batas itu dengan Tan Sri. Walaupun sudah berusia, kita tidak sepatutnya hilang pertimbangan. Kini, kami masing-masing hidup di tempat kami. Saya menjalankan tugas saya sebagai pembantu rumah, hari demi hari. Walaupun saya telah melakukan kesilapan,
Saya percaya saya telah kembali ke jalan yang benar. Inilah kisah benar tentang kesalahan yang telah saya lakukan. Agar perkara seperti ini tidak berulang lagi, hari ini saya, sebagai Maryam, pembantu rumah di kediaman Tan Sri Hashim, akan terus setia menjalankan tugas saya.